Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masih lagi berbicara mengenai beberapa hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa yang baginda ada untuk melakukan amal soleh. Rasanya pada kuliah yang lepas saya sudah sebut pada sahabat-sahabat semua hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana ianya dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Ada juga disebut dalam beberapa kitab sahih yang lain. Cuma yang dibaca pada tuan-tuan ialah dalam riwayat Muslim, di mana hadis itu menyatakan bahawa apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah peluangnya untuk melakukan amalan yang dikira, melainkan 3. Yang pertama, sedekah yang manfaatnya berterusan. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang ketiga, anak yang soleh mendoakannya. Hadis ini, tuan-tuan, masa saya belajar dulu, saya faham hanya ada 3 perkara ini sahaja yang memungkinkan seseorang itu mendapat pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Silap faham itu adalah disebabkan perkataan dalam hadis itu yang menunjukkan hanya 3. Hadisnya berbunyi, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, terputuslah peluang untuk dia melakukan amalan yang dikira pahalanya, melainkan 3. Jadi sebab dia sebut melainkan 3 itu, tuan-tuan, saya lah belajar dulu, saya faham hanya 3. Dan nampaknya bukan saya seorang yang faham hanya 3. Nampaknya kawan-kawan saya, ustaz-ustaz pun, bila dia berceramah pun, dia masih menekankan hanya 3. Sehinggalah satu hari sekitar tahun 2004, masa saya mengajar muslimat di Kelantan, tengah-tengah mengajar tu ada seorang muslimat bertanya pada saya. Dia kata, Ustaz kata Nabi sebut bila orang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya bla-bla macam tadilah. Saya ni macam mana Ustaz? Saya sihat. Kalau rasa kalau saya kahwin, mungkin ada 10 orang anak. Tapi sayang, saya tak berapa cantik, tak ada orang nak kahwin dengan saya. Yang kedua, saya pula miskin. Saya nak sedekah apa Ustaz? Duit tak ada. Dan yang ketiga pula, oleh kerana saya tak belajar tinggi, ilmunya tak ada, jadi saya terlepas ketiga-tiga peluang itulah. Nak dapat anak soleh, tak ada orang nak kahwin dengan dia. Nak sedekah, dia tak ada duit. Kemudian nak tinggalkan ilmu yang dimanfaatkan pula, dia tak belajar tinggi. Habis saya ni macam mana ya Ustaz?
Jadi apabila soalan itu ditanyakan kepada saya, entah macam mana sial punya mulut saya pergi jawab mengecewakan dia. Saya kata, nasib malang lah puan, terlepas semua peluang. Jadi jawapan saya itu terasa macam memang teruk sungguh. Saya pun tak tahu kenapa saya jawab macam tu. Cuma yang saya rasa, sebab saya faham bahawa hanya 3 sahaja. Selepas daripada itu, entah macam mana Allah menghukum saya dah tak dapat anak. Saya tak dapat anak. Dekat 11 tahun. Nak kata tak aktif, malam Jumaat je sunat, malam lain wajib. Tapi isteri tak beranak-anak. Kata, mungkin Allah menghukum saya di atas jawapan yang celupar itu. Jadi saya rasa, habis kalau aku tak dapat anak, macam mana kan? Sedangkan hadis tu kata, anak yang soleh akan mendoakan kita bila kita dah tiada. Dan yang menjadikan saya cemburu juga ialah ada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada seorang lelaki yang mengeluh tentang kos ataupun beban membesarkan anak-anak perempuan. Jadi apabila dia pergi mengadu kepada baginda bahawa dia ada ramai anak perempuan dan membesarkan anak perempuan dalam masyarakat Arab dianggap sebagai satu beban yang tidak berbaloi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada lelaki tersebut, sesiapa yang mendidik, membesarkan 3 orang anak perempuan, maka Allah masukkannya ke dalam syurga. Jadi suatu tawaran yang cukup menarik. Kalau ada 3 orang anak perempuan besarkan, dapat masuk syurga. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang bersama dengan baginda dalam bicara itu, dia mencelah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada 2 orang, semacam tawar-menawar. Nabi kata kalau ada 3 orang, dia didik, dia masuk syurga. Sahabat itu mencelah, bagaimana kalau 2 orang? Lantas baginda menjawab, 2 orang pun jika kamu didik anak perempuan dengan baik, kamu masuk syurga. Jadi tuan-tuan, bila saya baca hadis itu, saya rasa cemburu sebab saya baru ada seorang anak perempuan. Saya naklah seorang lagi. Paling kurang dapatlah offer tu. Tapi isteri saya dah tak beranak dah. Jadi saya pun cuba mencari sebab. Kenapa awak tak beranak? Dan bila bercakap dengan kawan-kawan, kawan-kawan mencadangkan cadangan yang sensasi lah. Dia kata, kahwinlah seorang lagi. Cadangan itu nanti dulu. Cadangan tu nantilah dulu. Jadi bergaduhlah saya kata, kenapa awak mandul? Dia kata, mandul apanya? Dah keluar dah 2 ekor tu. Betul juga ya. Lepas tu macam-macam lah cerita. Jadi tuan-tuan, daripada peristiwa itu, saya mula merasakan ada tak kena pada kefahaman kita tentang hadis tadi. Iaitu bila seseorang itu meninggal dunia, terputuslah peluang untuk dia melakukan amalan yang dikira baik, melainkan 3. Jadi perkataan 3 dalam hadis itu diterjemahkan kepada makna hanya 3, rasanya kurang tepat. Ya, rasanya kurang tepat. Kenapa saya berkata begitu? Maka terhasillah manuskrip yang saya tulis ini, di mana saya akan buktikan kepada tuan-tuan, baginda tidak menyebut 3 di situ dengan makna hanya 3. Sebaliknya baginda menyebut 3 di situ hanyalah sekadar memberi contoh. Jadi beza makna 3 yang bermaksud seperti itu dengan 3 dengan makna hanya 3. Sebelum saya memberi contoh-contoh yang memperlihatkan kepada kita bahawa masih banyak lagi contoh-contoh amalan yang boleh memberi pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia,
Terlebih dahulu saya cuba membawa tuan-tuan kepada bicara baginda yang mana baginda suka menyebut perkataan tiga. Saya pun belum menemui kenapa baginda begitu kerap menggunakan perkataan tiga, tetapi bolehlah saya sebut beberapa contoh yang baginda sebut dalam hadisnya mengenai nombor tiga. Dan apabila diteliti tentang penyataan itu, kita dapati tiga di sana bukanlah bermaksud hanya tiga. Sebaliknya tiga di sana adalah contoh dalam bicara itu. Misalnya tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, ada berapa sifat orang munafik? Saya yakin tuan-tuan dengan begitu yakin akan mengatakan sifat munafik itu ada tiga. Kerana Nabi pun ada sebut begitu. Ayatul munafiki thalathun. Tanda orang itu munafik ada tiga. Jadi kerana Nabi memulakan bicaranya dengan mengatakan tanda orang munafik itu ada tiga, maka tuan-tuan pun berpeganglah dengan nombor tiga itu. Tapi tuan-tuan tahukah ada berapa hadis yang menyebut tentang tiga itu? Ada dua hadis. Hadis pertama menyenaraikan tiga, iaitu pertama bila bercakap dia berbohong, bila diberi amanah dia khianati amanah, dan yang ketiga bila dia berjanji dia memungkiri janji. Itu satu riwayat. Ada riwayat yang lain sebut tiga juga, tetapi penyenarannya berbeza. Yang pertama, bila bercakap dia berbohong. Okey, masih sama. Bila diberi amanah, dia pecah amanah. Masih sama. Tapi yang ketiganya sudah berbeza. Nabi kata apabila dia bergaduh, dia melampau dalam pergaduhan. Habis sekarang dah tak jadi tiga dah tuan-tuan. Dah jadi 4 dah. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa tiga yang disebut oleh Nabi bukan bermaksud rigid. Tiga tu, kalau tuan-tuan kata rigid tiga, kenapa dalam riwayat kedua, yang kedua-dua hadisnya sahih, kenapa riwayat kedua sudah ada tanda lain? Dan sepanjang saya belajar agama ni tuan-tuan, saya cuba hitung sifat orang munafik, saya dapati ianya ada 25 sifat. Wah. Kalau ada 25 sifat, kenapa Nabi sebut 3? Jadi pada faham saya ataupun kesimpulan yang boleh dibuat, nombor-nombor yang Nabi sebut itu ada nombor yang bermaksud nombor itu. Ada nombor yang Nabi maksudkan ianya sekadar contoh. Jadi silaplah saya, dan saya pun tak kenal perempuan yang bertanya pada saya di Kampung Macang, di Macang, Kelantan itu, dan saya rasa bersalah sangat-sangat jawab begitu, dan saya harap Allah tak bagi saya anak selama 11 tahun itu, mungkin kafarah daripada keceluparan itu. Maka sejak daripada itu saya merasakan saya tak setuju dengan maksud tiga itu hanya tiga. Dan saya akan sebut pada tuan-tuan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa bukan tiga sahaja perkara yang boleh kita buat, yang mana perbuatan itu memungkinkan kita mendapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi apa-apa pun fahamlah kita bahawa banyak hadis-hadis yang Nabi sebut, nombor itu bukanlah rigid dengan nombor, sebaliknya nombor itu sekadar memudahkan kita untuk mengingatinya. Kalau boleh saya bagi contoh yang lain pula. Misalnya, kalau tuan-tuan belajar Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah. Baginda SAW apabila menyatakan nama Allah, baginda ada menyebut dua hadis juga. Hadis pertama hadis Abu Hurairah, hadis yang kedua lupa dah perawinya, tapi hadis pertama berbunyi begini. Ala inna lillahi asma'un mi'atun illa wahid. Wa man addaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai nama 100 kurang 1. Jadi 100 kurang 1 bermaksud 99.
Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk syurga. Tapi di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut dalam sirah yang lain, sesungguhnya Allah itu mempunyai tis'un wa tis'una isman. Nabi cakap terus, Allah itu mempunyai 99 nama. Jadi dari segi nombornya sama. Riwayat pertama kata 100 kurang 1, riwayat kedua kata ada 99. Okey, samalah. Tetapi yang menjadi masalahnya, bila kita kira nama-nama yang Nabi sebut dalam riwayat pertama mempunyai selisih beza pada 3 nama. Maksudnya daripada 99 riwayat pertama dengan 99 riwayat kedua, jika dihitung sama dan beza, didapati ada 3 nama berbeza dengan riwayat pertama. Jadi kalau 3 nama itu dikira ya juga, maka bermaksud nama Allah sudah jadi 102. Bukan 99. Kemudian kalau dilihat pula di dalam Al-Quranul Karim, ada 4 nama lagi yang tidak ada dalam senarai 99. Jadi campur 4 pula dah jadi 106. Kemudian disokong pula dengan satu hadis, ada seorang sahabat Nabi, dia ada masalah. Dia jumpa dengan Nabi dan dia kata, "Ya Rasulullah, aku ada masalah. Aku nak buat macam mana?" Maka baginda SAW berkata pada sahabat itu, "Kamu baliklah ke rumah kamu dan kamu sembahyang sunat 2 rakaat." Nabi tidak menamakan solat itu solat apa, tetapi ulama mazhab kita menamakan solat itu dinamakan solat hajat. Tapi Nabi sebut, kamu balik rumah, kamu solat 2 rakaat, kemudian kamu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam wa bikulli ismin sammaita bihi nafsak wa bikulli ismin 'allamtahu ahadan min khalqik wa bikulli ismin ista'thartahu fi 'ilmil ghaibi indik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba hammina wa ghammina. Ada beberapa riwayat berbezaan sedikit, tapi secara umumnya doa itu menyatakan kepada kita bahawa nama Allah itu banyak, tak boleh dihitung. Jadi dengan kenyataan itu, fahamlah kita bahawa nombor-nombor yang disebut oleh Nabi, ianya tidak rigid dengan nombor itu. Nabi hanya sebut nombor itu sekadar untuk memudahkan kita ingat dan sebagainya. Jadi kefahaman kita yang hanya mengikat perkara itu dengan nombor itu akan menjadikan agama itu lebih rigid ataupun agama itu sukar untuk dipraktis dalam situasi yang berbeza. Jadi saya minta maaf sangat kepada muslimat yang saya jawab soalannya pada 2004 yang lalu. Harap-harap kalau dia tengok YouTube ini, dia maafkanlah saya. Jadi di atas kesilapan itu, saya merasakan bahawa perlu diperjelaskan kepada tuan-tuan bahawa bila Nabi sebut, bila seorang manusia itu meninggal dunia, putuslah amalannya melainkan 3. Jadi 3 di sana bukan bermaksud 3. Sebaliknya 3 di sana adalah contoh-contoh yang baginda beri. Okey, kenapa tuan-tuan kata, ustaz kata macam tu? Mari kita baca hadis kedua. Di mana hadis kedua sudah memperlihatkan bahawa Nabi sebut pula 4. Dah ada 4 dah pula. Nanti kenapa saya kata bukan 3 lagi? Saya akan sebut pada tuan-tuan hadis ketiga. Yang semua hadis-hadis yang saya sebut pada tuan-tuan adalah hadis sahih. Jadi hadis yang ketiga pula menyatakan lagi banyak. Ada 7 lagi tuan-tuan. Manakala Imam As-Sayuti pula menghitungkan amalan-amalan yang mana bila kita buat pahalanya berterusan walaupun kita sudah meninggal dunia, ada 10. Jadi bermaksud daripada hadis pertama kata 3, hadis kedua kata 4, hadis ketiga kata 7, Imam Sayuti simpulkannya jadi 10, maka bolehlah kita rumuskan bahawa dalam hidup ini ada beberapa kata kunci ataupun ada beberapa perkara yang boleh dijadikan kayu ukur. Jika kita lakukan perkara tersebut, maka ianya dikira dalam amalan-amalan
yang bila kita buat pahalanya akan membawa kita ke akhirat nanti dengan pahala yang berterusan. Jadi tak perlulah kita faham hanya 3, kerana kalau tuan-tuan faham 3 maka tuan-tuan akan kecewa seperti mana seorang muslimat yang bertanya dengan saya di Macang pada 2004 yang lalu. Iaitu dia kata, saya sihat ustaz, adik-beradik saya ramai. Mak saya sihat, saya pun sihat. Kalau saya beranak, saya kahwin, mesti anak ramai. Bermaksud dia berhasrat nak didik anak dia supaya dia dapat anak yang soleh. Tapi tak ada orang kahwin dengan dia. Salah siapa? Salah siapa? Kalau dia ada anak, kemudian dia tidak didik anak itu menjadi soleh, mungkin salah dia lah. Sekarang dia nak anak pun tak dapat. Jadi dia tak bersalah pun. Tiba-tiba dia dikecualikan daripada tawaran. Dia kata yang kedua, saya nak sedekah ustaz, tapi saya tak ada duit. Jadi dia faham bahawa bila sebut sedekah, mesti duit. Dan kita pun selalu difahamkan begitu. Bila ustaz mari minta sedekah dengan tuan-tuan, tu nak ada ting milu lah tu, nak minta duit. Kita faham macam tu. Bila sebut sedekah je duit, sedekah je duit, sedekah je duit. Seolah-olah agama itu terlalu narrow dengan perkataan sedekah untuk duit. Sedangkan masih ada lagi perkara-perkara yang boleh kita jadikannya sedekah, kerana kita salah faham tadi, akhirnya perkara-perkara itu tidak digunakan untuk dijadikan sedekah. Jadi rugi sangat-sangat tuan-tuan. Manakala yang ketiganya, dia kata saya nak bagi ilmu dekat orang ustaz, tapi saya tak belajar tinggi. Jadi dia duduk faham, bila nak ada ilmu tu mesti ada PhD agaknya kot. Dia duduk faham macam tu, dan saya pun faham macam tu dulu. Saya duduk faham bila ilmu yang dimanfaatkan kena ustaz. Jadi untunglah jadi ustaz je lah masuk syurga tuan-tuan. Sedangkan baginda SAW tak sebut pun ilmu itu ialah ilmu agama. Dia tak sebut pun. Yang dia sebut ialah sesiapa yang ada ilmu, yang mana ilmu itu diajarkan kepada orang lain, dan orang lain menggunakan ilmu itu untuk mendapat kebaikan. Dia tak sebut pun fiqh, tauhid dan sebagainya. Cuma kebetulan hadis itu dihurai oleh ustaz, dia sokonglah profession dia. Maka dia kata ilmu agama lah. Tapi ustaz tu hanya sebut kerana dia bias dengan ilmu dia je. Jadi ilmu tuan-tuan, itu yang jadi tuan-tuan bila dah pencing, mari duk jaga tiang, tak nak buat apa. Sebab tak ada apa tuan-tuan, dah habis peluang dah. Dah habis peluang dah. Tuan-tuan, bila perkhidmatan di negara kita ni tamat pada usia 60. Tamat pada usia 60. Jadi bila tamat pada usia 60, kadang-kadang ramai profesor di universiti, ilmunya melangit tinggi tuan-tuan. Tapi bila dah sampai umur 60, kena bencin lah. Kalau dulu boleh lagi berkhidmat sebab kerajaan dan universiti ada duit. Sambung kontrak sampai umur 70. Sekarang habis 60, bye-bye. Jadi si profesor yang ilmu banyak tu, pecat dia punya baju dan sebagainya, marilah masjid. Join geng-geng tiang macam tuan-tuan dulu. Dia ilmu banyak tuan-tuan. Tapi bila mari masjid, ustaz kata ilmu yang dimanfaatkan itu ilmu agama. Habis profesor Melayu tu jadi apa tuan-tuan? Profesor Melayu tu jadi apa? Jadi bermaksud tuan-tuan, pemahaman yang sempit itu menjadikan banyak orang tak boleh menyumbang. Sebab dia dengar ilmu yang dimanfaatkan itu ialah ilmu agama. Jadi pada saya itu suatu kesilapan lah. Di mana yang dimaksudkan dengan ilmu itu ialah ilmu agama. Dan mana-mana ilmu yang bila diajar boleh memanfaatkan manusia. Jadi tuan-tuan, kami dan beberapa kawan adalah sebuah universiti wakaf di PJ sana tu. Jadi kita orang bincang-bincang dengan kawan,
macam mana nak meminimumkan kos untuk mengajar anak-anak orang Melayu yang tercicir dan miskin. Ada universiti, tapi duit operasinya tak banyak, tak dapat bantuan mana-mana, tapi nak beri pendidikan percuma pada anak-anak Melayu miskin yang tercicir. Siapa nak tolong budak-budak Melayu yang tercicir duduk di kampung? Jadi tuan-tuan, kita pun dengan kawan-kawan pergilah cari budak-budak Melayu yang tercicir tu, bawa duduk di universiti dan menawarkan kepada dia diploma, degree yang diiktiraf oleh kerajaan, tetapi kita perlu mengajarnya dengan percuma. Kalau minta yuran dengan dia, dia lari, dia kata saya mana duit ustaz. Jadi tuan-tuan, kami nak buat macam mana nak maka pihak universiti kata, engkau Faisal pandai cari duit untuk bagi budak makan. Carilah saya kata reti bagi budak tu makan. Bolehlah bagi makan, tuan-tuan. Sekarang itu perut dah kenyang. Sekarang dia orang nak belajar. Takkan semua saya nak ajar. Saya nak mengajar tauhid, mengajar fiqh, bolehlah. Itu pun takkan saya nak mengajar pagi sampai petang, mati sambil berdiri lah sayanya. Saya perlu orang lain juga support ni. Maka kita pun tengoklah dalam MQA. Budak Melayu ni kalau nak dapat diploma accountant mesti pandai bahasa Inggeris. Jadi bila pandai bahasa Inggeris, kita cari cikgu bahasa Inggeris kat mana ya? Maka kita pun pergilah menilau, pergi ke masjid-masjid cari cikgu bahasa Inggeris cemerlang. Kan cikgu bahasa Inggeris cemerlang sekarang grade gajinya 52. Gaji dan allowance-nya 8,000 sampai 10,000 sebulan. Bila pencen adalah RM4,000. Jadi kita pun pergi jumpa cikgu bahasa Inggeris cemerlang. Kata cikgu, boleh tak bagi masa 4 jam seminggu pergi ke universiti kami ajar bahasa Inggeris dekat budak Melayu. Oh, dia kata, ustaz, saya nak ikut kelas lah sebab pahala kurang lagi. Jadi lepas tu kita kata mengajar ilmu, mana ada ustaz yang ajar ilmu untuk dapat pahala sampai mati tu, ilmu agama je. Saya ilmu bahasa Inggeris dunia, bahasa orang kafir. Aduh. Jadi tuan-tuan, ada blok dekat kepala tu yang kena buang, tuan-tuan. Jadi pujuk punya pujuk barulah dia faham. Oh, kalau cikgu bahasa Inggeris pun kalau menyumbang kira ilmu yang dimanfaatkan, iyalah budak tu jadi baik, budak tu mana tahu. Oh, barulah boleh. 26 orang kita pujuk, dapat 2 orang ya baru, tuan-tuan. Yang baki lagi nak join masjid sebab nak kumpul pahala, sebab masa muda dulu duduk sibuk dengan bahasa Inggeris dunia sahaja, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan betapa jauh menyimpang berfikir, dek kerana mereka fikir ilmu yang dimanfaatkan itu adalah ilmu agama sajalah. Saya tidak mengatakan ilmu agama itu tidak dikira, tetapi silapnya apabila mengatakan hanya. Perkataan hanya itu menjadikan banyak ilmu yang ada pada orang-orang pencen yang masih sehat diabaikan ataupun dibiarkan hanyut tanpa boleh dimanfaatkan. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila baginda sebut, baginda tak sebut pun agama, yang disebut ilmun yuntafa'u bihi, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Di Universiti Melaya saya mengajar salah satu subjek ialah mengenai sejarah persuratan Islam. Didapati tuan-tuan, para ulama dahulu apabila mereka telah diperkenalkan dengan teknologi pembuatan kertas dan mereka juga diperkenalkan dengan kolam ataupun pena, iaitu dakwat yang memudahkan mereka menulis, dan sudah ada teknologi untuk menjilid buku. Maka bermulalah revolusi penghasilan karya yang cukup gemilang dalam tamadun Islam. Kalau dulu di zaman Nabi, bila mereka ingin mencatat sesuatu, mereka terpaksa mencari sesuatu yang sukar, seperti paparan kulit, seperti batu dan juga kayu. Jadi perkara itu menyebabkan proses penulisan itu terbatas disebabkan alatnya sukar dan mahal. Apabila berlakunya revolusi pembuatan kertas di China,
dan perniagaan itu berlaku di antara Arab dan Cina, maka orang Arab mula kenal kertas. Mula kenal pen ataupun pena dan sebagainya. Maka sejak daripada perkara itu sampai ke dalam tamadun Islam, orang Islam mengikut Ibnu Nadim dalam catatan bibliografinya, beliau menyatakan bahawa orang Islam walaupun mengenal alat tulis dan ilmu menulis itu agak terkemudian berbanding dengan tamadun lain, tapi dalam tempoh 400 tahun orang Islam telah menulis lebih daripada 200 bidang ilmu dan menghasilkan lebih daripada 18,000 karya. Imam As-Sayuti rahimahullah mengatakan, apakah rahsia begitu gemilang orang Islam menulis dalam semua bidang ilmu walaupun tamadunnya masih muda, 400 tahun baru. Abad keempat. Masih muda tamadun berbanding dengan tamadun Greek, tamadun Yunan yang usianya ribuan tahun. Tapi kenapa Islam itu? Salah satunya ialah ulama-ulama berfahaman bahawa apa saja ilmu jika mereka tulis dan dibaca oleh masyarakat dan masyarakat mendapat manfaat darinya, maka itulah pahala yang menjadikan mereka dapat di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, pada ulama dulu faham begitu, maka mereka menghasilkan ilmu yang begitu besar, yang begitu hebat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi bila sampai kita di ujung, kita kata ilmu itu ialah ilmu agama je. Jadi itu yang menjadikan tuan-tuan yang cerdik ini hanya tunggu malaikat maut je lah. Pencing duduk tiang tunggu. Tuan-tuan sudah tidak mahu lagi menyumbang. Kenapa nak sumbang? Saya duduk. Kapten Ismail kata saya hanya bawa kapal terbang. Nak sumbang apa Ustaz? Sedangkan dia ada pengalaman bla bla bla. Salahkah kalau Kapten Ismail menulis sebuah buku perjalanan seorang pilot daripada Negeri Sembilan sampai ke Malaysian Airline System. Bagaimana belajar, macam mana begitu. Tapi kerana dia duk faham kena jadi ustaz, itu yang Kapten Ismail buat nota sampai sekarang tak sempat lagi nak jadi ustaz. Jadi tak sempat tulis. Ilmu ada tapi tak ada apalah ustaz, ilmu dunia itu tak ada faedah apa. Ayat itu biasa sangat saya dengar dengan tuan-tuan. Ni dunia. Kita ada duta-duta pencin yang baik. Tak pernah menulis mengenai seni diplomasi. Orang kita sekarang nampaknya suka bergaduh, langsung tak pandai diplomasi. Apa salahnya kita ada duta pencin menulis pengalaman diplomasi menyelesaikan masalah Rohingya dengan Bangladesh. Apa salah? Tapi sayang tuan-tuan, nampaknya orang-orang yang bukan Islam, mereka lebih pandai berkongsi. Orang-orang yang bukan pengajian Islam lebih berani untuk berkongsi. Saya tengok orang dalam bidang pengajian engineering, pentadbiran, accounting, lepas tu accountant begitu juga dalam bidang kewartawanan. Mereka menulis mengenai hidup mereka, bagaimana mereka melihat hidup, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana konflik berlaku. Tuan-tuan rasa perkara itu tak berguna ke tuan-tuan? Berguna sangat-sangat. Dan ilmu itulah yang boleh dimanfaatkan. Saya tidak nafikan bahawa baginda SAW adalah contoh yang terbaik. Tapi kadang-kadang beberapa gap yang ada di antara Nabi dengan kita itu menjadikan sukar untuk kita menterjemahkan perkara itu. Misalnya Nabi orang Arab, kita pula orang Melayu. Jadi Nabi mengemukakan cadangan pergaulan mungkin sikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Arab. Bagaimana pula kita nak laksanakannya dalam budaya orang Melayu. Misalnya ada seorang kawan saya tu, saya kenal dia di Masjid Bangsa. Dianya kerja bawahan, isterinya manager bank. Tak boleh sebutlah bank mana. Jadi lepas dia kahwin dua tu, isteri dia cakap kat dia, abang dengan gaji kecil ni abang tak payah kerja lah. Abang bawa kereta hantar saya kat pejabat, lepas tu tunggu dan sebagainya. Jadi suami dia pun daripada pekerja bawahan, isterinya bos, terus jadi driver isteri dia. Jadi bila dia dah hantar isteri dia bekerja di bank itu, dia pun lepaklah dekat masjid. Selalulah jumpa saya kuliah Jumaat.
Ada satu kuliah tu saya berselisih jadual dengan Ustaz Syukri, Ustaz Zakat itu. Jadi akhirnya saya bagi dekat dia lah sebab dia senior. Dia pun berceramah lah dalam kuliah itu. Dia kata, tuan-tuan, kita mesti bergurau dengan isteri. Seperti mana baginda berlumba lari dengan Aisyah. Jadi betul lah Nabi berlumba lari dengan Aisyah kerana Aisyah masih kecil dan Nabi pula tubuhnya sihat, tidak bulat macam saya ni. Kawan saya tu gemuk macam saya, bini dia pun gemuk juga. Jadi bila dia balik rumah, dia ajak bini dia nak berlumba lari. Sebab dia nak ikut yang Ustaz Syukri tu cakap lah. Jadi Ustaz Syukri tu tak tipu pun, memang ada pun Nabi berlumba lari dengan Aisyah 2 kali. Sekali Aisyah menang, sekali lagi Nabi menang. Jadi bila begitu dia pun nak berlumba lari. Lepas dia ajak bini dia yang serabut entik odik tak sudah dekat bank, tubuh pun besar, dia pula besar, ajak isteri nak berlumba lari, kena marah. Kena marah kat bini dia. Maka minggu depan dia datang masjid, dia kata, Ustaz, payahlah nak ikut sunnah Nabi. Saya kata, apa yang payahnya? Yalah sunnah Nabi kan berlumba lari dengan isteri, saya ajak kena marah, Ustaz. Jadi bermaksud sekarang tuan-tuan, di mana silapnya? Ustaz Syukri tak silap pun, dia cerita benda betul. Yang silapnya ialah kawan saya itulah. Dia duduk faham bila Nabi berlumba lari, sunnahnya berlumba lari juga. Tengok tubuh lah pula. Kan Aisyah tu kurus, bini awak macam besar, macam blue hippo tu. Tak payahlah berlumba lari. Jadi bermaksud tuan-tuan, sebab itu saya sebut bahawa Nabi itu tak ada salahnya. Tapi ada beberapa gap yang kadang-kadang sukar untuk kita terjemahkan. Jadi dalam menghalangi ataupun melepasi halangan-halangan tersebut, kadang-kadang kita ada orang sezaman yang baik. Ya, ada sezaman yang baik dan dia berjaya mengurus ataupun mempraktiskan agama dengan betul, tapi kerana dia takut nak berkongsi benda tu, maka dia pun tak kongsi. Jadi ilmu tadi rugi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, baginda bila dia sebut 3 itu, tuan-tuan janganlah fikir 3 bermaksud hanya 3. Sebaliknya 3 adalah contoh yang baginda SAW nak beri. Nanti pada kenyataan lain, Nabi sebut lain pula. Maka bila kita nak faham benda tu, kita kumpul semua, maka kita nampak di depan kita ianya suatu pilihan yang cukup banyak yang boleh kita buat itu, buat ini, buat itu dan sebagainya. Jadi agama itu sebenarnya tuan-tuan bukanlah sukar, asalkan kita dapat melihatnya dalam ufuk yang lebih luas, maka kita mempunyai peluang yang banyak untuk melakukan kebaikan, yang mana kebaikan itu pahalanya akan dapat kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu hadis yang saya rasa saya sudah baca dengan tuan-tuan. Saya nak baca hadis yang kedua, iaitu yang Nabi menyatakannya 4. Ya. Okey, hadis kedua ini tuan-tuan diriwayatkan daripada Abi Umamah, daripada Rasulullah SAW bersabda, arba'atun. Tadi kan Nabi sebut salathun, 3. Hadis ni Nabi dah mula-mula dengan 4 dah. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. 4 perkara yang mana setelah orang itu meninggal dunia, pahalanya masih mengalir. 4 pula. Yang pertama, man mata murabitan fi sabilillah. Yang pertama ialah sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia sentiasa bersiap siaga untuk berjihad di jalan Allah. Maksudnya sepanjang hidupnya dia menjadi seorang yang suka memberi khidmat kebajikan ataupun memberi khidmat percuma kepada orang. Saya rasa perkara ini tuan-tuan kurang berlaku dalam masyarakat kita. Saya ingat dulu tuan-tuan, dalam 5-6 tahun yang lalu, ada dicadangkan oleh Kementerian Perumahan untuk ditubuhkan bomba sukarela. Saya ingat begitulah.
Dan sepanjang saya duduk di sini, tuan-tuan, di Selangor dan di Kuala Lumpur mengajar sana sini, setiap kali saya masuk di pertempatan orang Cina, saya tengok ada bomba sukarela. Di Kepung, saya tengok ada dua taman ada bomba sukarela. Di apa panggil, di dekat Konok sana tu, dekat Wisma Konok apa semua tu, ke dalam tu kawasan orang Melayu, di bahagian depan itu ada 2 balai bomba sukarela. Jadi saya pun bertanya, kenapa aku lalu di kawasan orang bukan Islam, bukan Melayu, ada bomba sukarela? Iaitu mereka bersedia untuk memberi khidmat kecemasan secara percuma. Tapi saya lalu dekat kampung orang Melayu, tak ada. Mungkin ada benda yang tak kena. Mungkin orang Melayu ingat kita dah bayar cukai, maka kerajaan perlu buat bomba dan sebagainya. Mungkin begitulah. Tapi kenapa orang bukan Islam boleh faham benda tu? Alhamdulillah, selepas beberapa bencana yang datang menimpa kita dan kerajaan pun tidak efisien dalam tugasnya, maka orang Melayu mula sedar. Sekarang dah ramai orang beli 4-wheel. Kenapa beli 4-wheel? Sebab nak tolong orang ustaz. Kesedaran itu dah mula bangkit. Dan seorang abang yang begitu popular datang dari Melaka dengan kereta Viva dan bot pancing tadi, pergi sampai ke Pahang tolong orang. Tuan-tuan, itulah yang kita sebut fisabilillah. Zaman dulu fisabilillah angkat pedang berperang. Sekarang takkan nak bunuh orang. Takkan fisabilillah itu ditafsirkan perang. Kalau kita tafsirkannya perang, itu yang nak demonstrasi manjang tu. Dan ada yang mengatakan otai-otai lama, dia kata dah boring ya, tak demo dah, tuan-tuan. Ya, jangan kita tafsirkan perang itu bermaksud pertembungan secara agresif itu. Perang bermaksud kita melakukan segala apa yang kita mampu, apa yang kita ada, akal, usaha, tenaga untuk menangani sesuatu yang mengancam. Jadi kalau zaman Nabi dulu yang mengancamnya adalah manusia, maka berdepanlah fisabilillah dengan peperangan. Maka sekarang yang mengancam kita ialah bencana yang mengancam. Maka alhamdulillah tuan-tuan, disebabkan ada NGO yang memberi kesedaran yang begitu dan beberapa individu yang memberanikan diri buat perkara sedemikian, maka kita rasa sikap itu sudah mula berubah. Banyak jemaah yang saya jumpa di masjid sudah beli 4-wheel. Kenapa beli besar-besar nak parking payah? Tak apa ustaz, senang. Banjir, Kuantan, masjid hantar sana. Saya kata alhamdulillah. Dulu saya duk puji Cina. Saya duk puji orang Cina sebab saya kecewa sangat dengan orang kita. Tapi alhamdulillah kita dah faham. Jadi maksudnya tuan-tuan, bila hadis yang disebut oleh Nabi, kita sempitkan fahamnya kepada maksud yang ada pada zaman Nabi, jadi hadis tu macam tak berfungsi lah. Dia matilah, kena tunggu perang. Kena tunggu perang. Dulu tuan-tuan, dalam lebih kurang 15 tahun yang lalu, pelajar-pelajar Universiti Melaya dikenali di kalangan pelajar-pelajar universiti tempatan di Malaysia ini sebagai bapak demo. Bermula daripada mahagurunya ialah Anwar Ibrahim. Kemudian DNA itu menular sampailah begitu. Yang terakhir sekali pelajar Akademi Islam merancang untuk bunuh Rosmah Mansur. Itu lepas tu kami teruk kena kata kami ni kuat pembangkang lah, sedangkan kami pun tak tahu tuan-tuan. Jadi bermaksud tuan-tuan, bila begitu, maka Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zuhdi, dia datang jumpa saya. Dia kata, Faisal, engkau kan yang mengajar sirah Nabi? Ya Datuk. Aku tengok engkau asyik duk cerita perang je. Boleh tak kau tukar kurikulum? Jangan duk cerita perang. Habis nak cerita apa? Sirah Nabi kan perang je. Kan tuan-tuan belajar sirah Nabi kan macam tu. Lepas pada Nabi hijrah ke Madinah, Nabi perang Badar, lepas tu perang Uhud, perang dan sebagainya. Saya pun cerita benda yang sama lah dekat student saya. Oh, dia kata, tak betul. Itu yang budak kita kaki demo tu. Allah kata, dia nak buat macam mana? Dia kata tukar sikit kurikulum. Janganlah tukar sejarah tu. Sejarah tu kekal lah. Jangan guna terminologi perang. Habis guna apa?
sumbangan para sahabat dalam mempertahankan negara. Ayat tu supaya jadi lebih lunak. Jadi kita betulilah balik kurikulum, buat bentuk-bentuk dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, lama juga 2 kali tukar kurikulum. Tahun 2016 sekali, masuk 2018 tukar sekali lagi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi bicara begitu, dan tuan-tuan sendiri pun dapat lihat orang kita dah tak suka demo dan sebagainya. Sebaliknya orang kita lebih prihatin. Mereka ada kenderaan digunakan untuk mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, mempertahankan keselamatan orang Islam daripada apa-apa ancaman banjir ke, ancaman tanah runtuh ke. Cuma yang dia tak boleh pertahan lagi ialah ancaman kepala air balok yang besar. Yang tu orang masjid kena beli jentolok pula lah ya, yang tu. Tapi sekadar ancaman banjir dan sebagainya, kita lihat masyarakat dah mula sedar. Dan jemaah masjid pun sudah mula prihatin. Cuma nasihat saya, kalau yang ada darah tinggi, jantung, lemah jantung, janganlah pergi tolong orang, takut orang tolong dia pula, tuan-tuan. Yang tu tak payah pergi, cuma bagi duit saja kepada yang muda-muda pergi tolong orang. Jadi nak jemputnya tuan-tuan, bila Nabi sebut perkataan cukup cermat. Man mata murabitan fi sabilillah. Ya, murabitan fi sabilillah. Seorang yang mati dalam keadaan dia siap siaga untuk berjuang di jalan Allah. Jadi pada zaman itu kita tafsirkan berjuang di jalan Allah itu ialah berperang. Kerana masa itu diperlukan peperangan. Maka zaman sekarang kita mati kerana kita berniat untuk berbakti kepada masyarakat. Jadi orang minta tolong apa pun kita akan tolong di atas kapasiti apa yang kita mampu tolong. Manakala yang kedua Nabi sebut waman alima ilman ujriya lahu ajruhu ma amila bihi. Sesiapa yang mengajar manusia dengan satu ilmu, maka dia akan mendapat pahala di atas amalan ilmu yang dia ajarkan. Jadi bermaksud tuan-tuan, Nabi tak sebut pun ilmu agama. Jadi kalau tuan-tuan berungut, saya cakap dengan tuan-tuan ni semua adalah pelajar Melayu yang belajar Malay College ke apa benda, iaitu belajar bahasa Inggeris dengan orang Inggeris. Mestilah susunan ayat, cara sebut, slang tuan-tuan lebih petah daripada budak-budak muda yang belajar bahasa Inggeris yang guru Inggerisnya Melayu, tuan-tuan. Tapi saya selalu dengar tuan-tuan berungut, apalah bahasa Inggeris budak sekarang tak bermutu, bla 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 bla, duk marah. Tak boleh kau tuan-tuan buat kelas bahasa Inggeris untuk budak tu, termasuk ustaz. Ada satu masjid dekat Datuk Nur Salam dulu, orang sana banyak cakap Inggeris kat masjid tu. Dia selalu lepas saya kuliah, dia kata, ustaz, cubalah cakap Inggeris ni, cakap Kelantan je. Saya kata saya belajar grammar Inggeris cemerlang, excellent. Cuma saya tak belajar nak bercakap. Jadi tuan-tuan, adalah kelemahan ustaz itu yang agaknya lewat naik pangkat tu tuan-tuan, sebab tak boleh bahasa Inggeris. Jadi tuan-tuan duk kutuk saya, ustaz darab mana orang daripada kita duduk sini sampai kita nak mati pun tak habis-habis lagi darab. Betul lah tuan-tuan kutuk saya, tapi tuan-tuan pernah tak nak ajar saya? Tak pernah pun. Hari duk kutuk-kutuk kat belakang gitu. Jadi bermaksud tuan-tuan, kita tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita dapati ada kelemahan-kelemahan pada anak bangsa kita, maka dengan kelebihan yang kita ada, menyumbanglah sedikit. Jadi apabila kita menyumbang, maka kita akan dapati ilmu itu dikuasai oleh orang lain setelah kita mengajarnya. Maka setiap orang yang menggunakan ilmu yang kita ajar hasil daripada pengajaran yang diberi oleh kita, kita akan collect pahala lah tuan-tuan. Kita akan collect pahala je. Jadi itu bermaksud apa yang Nabi sebut tu, ayatnya tidaklah begitu rigid dan kita mempunyai peluang yang banyak tuan-tuan untuk melakukan sesuatu sebelum kita meninggal dunia. Yang ketiganya, waman tasaddaqa bisadaqatin fa ajruha yajri lahu ma jarat. Sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah, selagi mana manfaat dari sedekahnya itu terhasil,
maka selagi itulah dia dapat pahala. Jadi seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, apabila kita nak bersedekah, kita berhenti seketika sebelum harta kita itu diberi untuk dijadikan sedekah. Sedekah apakah yang manfaatnya paling ramai orang dapat, yang mana tempoh jangka hayat manfaat itu lebih panjang. Ada satu keluarga bangsawan Melayu. Bila mak dia meninggal dunia, dia pun telefon saya kerana berkebetulan salah seorang dari ahli keluarganya itu kenallah saya. Dia kata, "Ustaz, boleh tak tolong uruskan percetakan surah Yasin?" Saya pun kata kat dia, "Tuan bla bla bla, nak cetak Yasin berapa?" Nak cetak 3,000 Yasin. Saya pun kira lah lebih kurang. Biasanya Yasin ni kalau pergi dekat percetakan, dalam naskah yang biasa, nak letak nama mak dia pula dengan bla bla bla, bolehlah lebih kurang dalam RM5 satu. Kali dengan 3,000, keluarlah berapa banyak dia nak. Lepas tu saya cakap kat dia, usaha tu bagus, bla bla lah kan. Orang bangsawan, takkan saya kata tak betul ni kena penampar pula. Jadi, ya bagus. Jadi bila kita bagus tu, dia pun dah seronok. Saya kata, boleh tak saya bagi sikit cadangan? Apa dia, Ustaz? Saya kata, tuan, saya selalu pergi masjid. Saya tengok, Quran pun orang tak sentuh dekat masjid. Tuan, Quran orang tak sentuh. Kenapa gitu, Ustaz? Saya tengok dulu bila tok saya meninggal dunia, dia cetak Yasin belah. Raja meninggal dunia pun cetak Yasin. Saya kata betul. 20 tahun yang lalu, orang baca Yasin dengan surat Yasin. 20 tahun dulu. Sekarang semua orang ada telefon, orang baca Yasin kat telefon je. Jadi, apa cetak? Nanti tuan letak dekat surau, dia duduk kat situ boleh 10 tahun, tak ada siapa guna, lepas tu dia buang lah. Jadi duit itu tuan-tuan, dia beku lah, dia bolehlah pahala cetak tu, tapi dia manfaatnya tak digunakan. Jadi sudah tidak praktikal kita cetak Yasin kerana orang dah tak baca Yasin. Saya rasa kalau tuan-tuan dekat masjid ni, saya tak tahulah lepas solat Isyak sudah ada satu amalan di masjid-masjid lain dia baca Al-Mulk. Jadi kadang-kadang ada masjid dia buat apa panggil laminate tu dengan surah Mulk tu dia agih. Kalau dia buat 100 naskah, mungkin pada peringkat awal 100 naskah orang guna. Tapi bila dah nak edar, tinggal 10 je orang ambil. Iaitu hak jarang mari masjid je. Hak mari masjid dah hafal dah surah Al-Mulk. Jadi tak ambil dah lah. Lepas tu dia kata, kalau macam tu nak buat apa? Saya ada satu idea. Ya. Apa salah upah seorang budak buat satu aplikasi. Yang mana aplikasi itu boleh diletakkan dalam Google Play dan orang guna aplikasi tadi secara percuma. Kerana semua orang dah ada telefon. Oh, bagus juga. Jadi kos untuk buat satu aplikasi dengan budak yang praktikal di Universiti Melaya jauh lebih murah daripada cetak Yasin. Dan aplikasi itu digunakan oleh orang. Jadi bila orang guna, dapatlah pahala yang si mati kat dalam tu. Kenapa masih duk terikat Yasin? Yasin tu bacalah tuan-tuan. Tapi zaman sudah berubah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan bila nak bersedekah, tuan-tuan duduk sekejap. Lepas tu cuba tanya beberapa orang kawan-kawan, bincang. Sebab apa tuan-tuan? Jika sedekah itu diberi, yang mana manfaat dari sedekah itu tak berlaku, tuan-tuan dapat pahala one off je lah. Pahala sedekah itu. Dapatlah. Tapi untuk pahala seterusnya, dia dikira mengikut apa manfaat yang digunakan daripada sedekah itu. Jadi kalau tuan-tuan beri sedekah dan dia mati setakat itu, maka pada saya tak berapa cerdiklah kita yang nak sedekah itu, tuan-tuan. Sebaliknya, kalau kita cerdik, maka kita guna sedekah kita itu di mana manfaatnya berterusan. Ada satu idea yang Nabi beri, tuan-tuan, ya, iaitu mengenai gali telaga.
Jadi ramailah kawan-kawan pergi gali telaga dekat Kemboja. Tentu kan gali telaga dekat. Baguslah tuan-tuan. Satu usaha yang bagus. Saya seorang je selalu jumpa kawan-kawan boleh tak gali telaga dekat Kelantan. Jadi orang gelak kat saya, mana ada kita Malaysia sudah maju dan sebagainya, bla bla bla. Saya kata, tak, yang awak cakap tu awak dengar, awak tak balik Kelantan. Jadi tuan-tuan, bila kita minta begitu, akhirnya buatlah projek telaga tuan-tuan. Bolehlah 1, 2 dan sekarang alhamdulillah kawan-kawan daripada Taman Tong kongsi, saya dah buat lebih kurang 80 biji telaga di Kelantan. Mula-mula saya balik Kelantan, saya kata, boleh tak saya buat telaga dekat surau? Oh, dia kata malu kat orang Kelantan, kita dah moden. Saya kata, besarnya cakap, boleh tak saya buat? Dia kata, buatlah Ustaz. Kita pun buatlah boring, bubuh enjin, apa-apa, so kita tinggal. Bila sekarang tuan-tuan banjir dah tak ada kat Kelantan, tapi air masih kopi O lagi dalam paip, betul kan? Air masih teruk lagi dekat Kelantan. Mulalah telefon, Dr. Faisal, tak ada ke telaga? Tak ada ke telaga? Dulu orang tak guna, kita pun balas balik ayat yang disebut kat kita dulu, tuan-tuan. Dan nampaknya cerita air tak habis lagi dekat Kelantan. Tuan-tuan. Tak habis lagi. Maka perlu kepada, dan orang akan guna benda itu. Jadi, kata kuncinya apabila kita sebut pasal sedekah, dia bukan bermaksud bila kita beri je, maka kita akan dapat pahala berterusan. Berdasarkan hadis ini, selagi mana pemberian itu manfaatnya berlaku, maka selagi itulah kita akan mendapat pahala. Jadi saya harap tuan-tuan, bila nak bersedekah, fikirlah sejenak, tanyalah orang-orang yang ada pengalaman, maka mereka akan beri nasihat yang baik. Maka sumbangan kita walaupun kecil, tetapi pahalanya berterusan ke dalam buku catatan amalannya. Dan yang terakhir sekali ialah kita ada seorang anak yang mana anak itu akan mendoakan kita. Dalam soal anak ini tuan-tuan, ada beberapa polemik yang saya rasa saya akan jelas dalam kuliah yang akan datang, iaitu adakah anak itu dia perlu berdoa kepada mak ayah dia baru mak ayah dia dapat pahala, ataupun adakah anak itu dia bila buat sesuatu kena niat dulu baru mak ayah dia dapat pahala. Dan anak di sana, apa makna anak? Adakah ianya anak kandung ataupun anak yang mana kedua ibu bapanya walaupun tidak mengandungnya tapi dia membesarkannya? Polemik-polemik itu oleh kerana dia masih panjang untuk dibincangkan dan matahari pun sudah terang, kita pun nak pergi cari nasi lemak. Kita berhenti setakat itu dululah. InsyaAllah kita sambung kuliah akan datang pasal anak dengan kedua ibu bapanya yang sudah meninggal dunia. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.